Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang dihormati Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jabatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat juga saya hadir, kerana tadi macam tak dapat hadir lah. Nampak traffic jam begitu luar biasa sekali, luar biasa. Jadi saya keluar tu mengikut jadual lah, tetapi kerana luar biasa tu terlewat sikit sampai tadi. Jadi ala kulli hal dapat juga kita dapat meneruskan kuliah. Ala kulli hal syukur kerana Allah mengizinkan kita lagi untuk bertemu pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah pun berada separuh daripada bulan Safar. Lepas ini kita akan berjumpa dengan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu adalah satu bulan yang sangat mulia, kerana di bulan itulah, dalam bulan itulah lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberi perubahan dan nafas baru kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Rasulullah SAW melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi rahmat itulah yang bawa sampai sekarang ini sehinggalah kepada yaumil qiyamah. Moga-moga kita terus mendapat rahmat daripada Allah dan terus kita melaksanakan segala perintah yang telah diwajibkan kepada kita. Baik, ala kulli hal pada malam ini kita teruskan beberapa lagi kelebihan-kelebihan zikir, ya. Kelebihan-kelebihan berzikir, kerana banyak sangat amalan-amalan zikir ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Jadi beberapa amalan yang telah pun kita bincang, kita baca dalam kitab Al-Azkar ini, dan mungkin sebagainya itu kita dah jadi amalan kita, dan mungkin pada malam ini kita tambah lagi beberapa lagi zikir yang boleh kita jadikan amalan. Baik, pada malam ini kita buka muka surat 37, perkara 33, iaitu yang berkaitan dengan zikir yang lain-lain ialah daripada kami riwayatkan juga dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah daripada Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala anbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal warq wa khair min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum. Qalu bala, qala zikrullahi ta'ala. Artinya, maukah aku beritahu kepada kamu? Ala unabbiukum. Nabi selalu bertanya pada sahabat, mau tak aku beritahu sesuatu? Jadi Nabi, itulah tugas Nabi, memberitahu, mengajar, menyebar dan sebagainya, sebagai tugas Nabi yang letak, iaitu tabligh, iaitu daripada menyampaikan.
Jadi kalau sahabat tak bertanya pun Nabi yang nak ajar, Nabi nak bagi tahu. Jadi sini Nabi bertanya sahabat, ala unabbiukum, mau tidak aku beritahu kepada kamu bi khairin a'malikum, iaitu tentang amalan paling baik. Bi khairin a'malikum, iaitu amalan-amalan yang baik bagi kamu. Wa azkaha, dan murni. Jadi amalan ini sangat baik dan murni. Inda malikikum, di sisi Tuhan, di sisi Tuhanmu. Serta wa arfa'iha fi darajatikum, dan tinggi darjatnya kamu dan lebih baik daripada wa khairin lakum min infaq. Lebih baik amalan yang aku nak bagi tahu ini sesuatu amalan yang sangat tinggi darjat, sangat murni pada sisi Allah, iaitu wa khairin lakum min infaq, iaitu lebih baik daripada bersedekah. Infak itu sedekah. Az-zahabi wal wariq, ataupun al-zahabi wal fiddah maksudnya, iaitu apa yang aku nak bagi tahu ini, kata Nabi, adalah lebih baik daripada kamu nak infak emas, perak, semua itu lebih baik. Iaitu wa khairin min an talqau aduwakum, dan juga lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh kamu. Artinya dalam fi sabilillah, peperangan sabilillah. Karena fadadribu a'naqahum, iaitu kalau kamu bertemu dengan musuh kamu, tentu kamu akan tebas batang leher mereka, artinya membunuhlah. Dalam perang sabilillah, kerja tidak lain dan membunuh. Sama ada kita bunuh dia atau dia bunuh kita. Jadi itu perang sabilillah, bunuh membunuh. Itu pun Nabi kata lebih baik lagi yang aku nak bagi tahu ni. Walaupun kau pergi perang, bunuh musuh-musuh, mereka menjawab mahu, bala. Qalu bala. Bala tu ya Allah, ya wahai Rasulullah, memang kami naklah. Maksudnya gitu. Berilah tahu. Qalu bala. Jadi apa yang Nabi beritahu yang lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada pergi perang sabil ataupun membunuh musuh-musuh dan sebagainya, Nabi kata qala zikrullahi ta'ala, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar fadilat zikir ini sampai begitu sekali. Sedekah emas perak pun masih sikit, masih kecil lagi. Perang di medan sabilillah pun masih kecil lagi, kurang lagi amalannya. Melainkan yang lebih besar, Nabi kata zikrullah, iaitu mengingati Allah. Baik, mengingati Allah ini, apa dia yang maksudkan dengan zikrullah ini? Mari kita tengok. Zikrullah ini ialah dikatakan sebagai ibadat, iaitu az-zikr huwa min anwa'il ibadatil islamiyah. Az-zikr itu ialah al-ibadat, beberapa ibadat al-islamiyah, ibadat-ibadat dalam Islam. Wallati ta'tamidu ala zikrillah, ya, yang mana disebut di sini fima ata fi suratil ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idhkurullaha dzikran katsira. Ada suratul ahzab ayat 12 menyebutkan, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu, izkurullah, berzikirlah kamu, zikran katsira, zikir yang banyak. Jadi banyakkan zikir. Itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini nak tambahkan lagi imannya, kuatkan lagi imannya, tebalkan lagi imannya, tambahkanlah dengan zikr, izkurullah zikran katsira. Zikirlah pada Allah banyak-banyak. Dan ada lagi dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran ayat 191, ayat 190, ayat 191. Maksud sini, wahai orang-orang yang beriman, alladhina yadhkuruna Allah, sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, pada kejadian Allah, pada kejadian langit dan bumi itu, waqtilafil laili wan nahar,
dan silih berganti al-lail malam wan nahar siang itu la ayatin li ulil albab, sebagai tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang bijaksana, yang arif, yang tahu, ya, yang berakal. Baik. Jadi apa lagi yang disebut sini, iaitu alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang ulul albab ini, orang bijak pandai ini, orang yang bijaksana, orang yang cerdik ini ialah alladzina yadhkurunallah, banyak berzikir. Mereka berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, au qu'udan dan juga duduk, wa ala junubihim, dan juga ketika baring pun boleh berzikir kepada Allah. Jadi zikir ini artinya tidak ada limit, tidak ada had. Berdiri ke, duduk ke, berbaring ke, hatta berlari pun, makanya itu dia katakan adalah ulul albab. Li ulil albab, orang yang bijak pandai, orang yang bijaksana, orang yang cerdik, orang yang pintar, adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, sentiasa berdiri, duduk ataupun berbaring. Jadi di sini menunjukkan bahawa galakan ataupun tuntutan supaya kita banyak berzikir kepada Allah itu tak kira masa, tak kira tempat, tak kira apa keadaan sekalipun, berzikir kepada Allah itu tetap berjalan. Kenapa? Berzikir ini dia lisan, lidah ataupun hati. Kita lihat lagi di sini, zikir ini dia zikr sir wal jahr. Zikir itu dengan sir, dengan cara sunyi ataupun senyap, wal jahr ataupun dengan cara kita nyaringkan. Boleh berzikir dua-dua keadaan. Karena zikir ini disyariatkan, inna zikrallah masyru' sirran wa jahran. Secara sir ataupun jahar, secara senyap ataupun secara kuat, boleh. Dan juga seterusnya dikatakan di sini, ulama-ulama syariatul Islamiyah qarraru afdaliyatul jahr bizikri idza khala minar riya. Dia kata berzikir secara jahar itu adalah lebih baik, ya, karena ditakut riya. Au idza fadlu au qari'u au naim, karena zikir secara perlahan itu, al-jahr itu bizikri idza khala minar riya, ataupun mengganggu, lebih baik daripada orang-orang yang membaca Quran ataupun orang yang sedang tidur, ya, dan sebagainya. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebut di sini hadis kursi, yaqulullah ana 'inda zanni abdi, aku ini mengikut zon, sangkaan hamba-Ku, iaitu zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarni, dan aku bersama-sama dengan dia apabila dia berzikir kepada aku. Fa idza zakarni fi nafsi zakartuhu fi nafsi, apabila dia berzikir kepadaku, aku juga ingat dia. Jadi Allah bukan berzikir kepada kita, tapi Allah ingat kita. Dan wa in zakarni fi mala'i zakartuhu fi mala'i khair minhum. Jadi kalau Allah ini mengikut zon kita, dia katakan di sini ana 'inda zanni abdi. Begitu juga kalau kita baca Yasin, kita kata Yasin itu kita baca ikut niat kita. Kalau kita niat untuk tilawah saja, dapat pahala tilawah. Tapi kalau kita niat untuk suatu hajat, maka dia katakan baca Yasin itu ikut hajat kita. Itu fadilat Yasin itu kita baca pada setiap malam, kerana dia ada kelebihan-kelebihan mengikut niat kita. Sebab tu kita ada baca Yasin 40 dan sebagainya. Ada baca Yasin yang ulang-ulang mubin, sampai satu mubin ulang balik, sampai mubin yang seterusnya ulang patah balik daripada awal. Itu kerana Yasin itu boleh dijadikan syifa, kerana dia mengikut niat. Begitu juga zikir kita kepada Allah. Allah sebut sini ana 'inda zanni abdi, kalau hamba aku tu ingat kepada aku ingat pada dia. Baik. Jadi itulah berkaitan dengan zikir ini. Artinya Rasulullah SAW sebut sini qala zikrullahi ta'ala, itu lebih baik daripada
infak emas dan perak, daripada perang membunuh musuh-musuh di medan perang fisabilillah dan sebagainya, maka zikir itu lebih baik. Maka jadikanlah amalan zikir ini suatu amalan harian kita dari masa ke semasa lah, untuk mendapat fadilat yang lebih. Kerana ini hadis ini dia katakan hadis sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini memiliki sanad sahih. Jadi berzikir itu macam-macam. Kalau kita lihat di sini ada lagi zikir. Apa dimaksudkan zikir sini ialah baik. Wa qad nasu ahlul ilm ala anna min afdali anwa'i zikrul lisan ma'a huduril qalb. Berzikir dengan lisan tapi hadir di hati. Kan? Baik. Dan zikrullah itu ada dua, zikr bil qalbi faqat wa zikr bil lisan ay ma'al qalb. Ada zikir dengan hati sahaja ataupun zikir dengan lisan bersama-sama dengan hati. Dan zikir qalb ini pula ada naw'ani. Zikir dengan hati ada dua jenis. Wa huwa arfa'ul azkar. Baik. Baik, yang pertamanya ialah berzikir, berfikir, tafakkur fi azamatillah, berfikir tentang kelebihan dan kebesaran Allah, wa ayatihi wa masnu'atihi, dan tanda-tanda kebesarannya dan ketinggian kebesaran Allah itu. Itu juga merupakan kita berfikir tentang kebesaran Allah. Dan yang kedua, zikru ta'ala bimakna istihdarihi bil qalb inda amrihi wa nahihi. Yang kedua, kita berzikir, hati kita hadir dengan melihat tentang perintah dan larangan Allah. Kita mengambil kira perkara perintah. Ini perintah Allah. Itu suatu zikir. Dan ini larangan Allah. Maknanya sesuatu yang kita buat ini kerana perintah Allah, artinya kita zikir keringat kepada Allah. Dan kalau kita meninggal sesuatu yang Allah larang, itu juga dianggap sebagai zikir kerana mengingati Allah. Kita nak buat sesuatu kerana Allah, tinggal sesuatu kerana Allah. Yang zikir ini adalah mengingati Allah. Jadi dua-dua itu adalah mendatangkan suatu faedah ataupun kelebihan kita berzikir. Baik. Dan wa amma dzikru bi mujarradil lisan fa huwa adhaful azkar wa in kana fihi thawab. Jadi berzikir dengan lisan ataupun dengan hati itu, yang lebih baik itu dengan hati. Dan kedua-duanya itu mendapat thawab, iaitu ada pahalanya. Baik, jadi selesailah kita tentang perkara zikir ini. Kita pergi lagi kepada 34. Kami telah meriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri'u ummataka. Dalam nas yang lain dia kata, ada perkataan minni. Kita tengok baik. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni assalam. Apa maksudnya? Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, ya Muhammad. Jadi pertemuan di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ini bertemu di satu alam pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi pertemuan Nabi ini sebab tu Nabi bertemu semua dengan Nabi-Nabi yang terdahulu ketika Isra' dan Mi'raj. Termasuklah dalam hadis ini Nabi sebut Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Isra' dan Mi'raj. Apa pesanan Nabi Ibrahim pada Nabi? Iaitu wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam, iaitu sampaikanlah salam kepada umatmu. Ya, sampai salam. Jadi Nabi Ibrahim memberitahu pada Nabi supaya sampaikan salam. Kenapa lagi? Wa akhbirhum, dan bagi tahu mereka annal jannah
tayyibatut turbah. Tak beritahu mereka bahawa syurga memiliki tanah yang subur. Syurga itu tanahnya sangat subur. Tidak seperti tanah di dunia ini. Tanah di dunia ini ada yang tanah gersang, ada tanah yang subur, ada tanah yang tidak subur. Tapi Nabi Ibrahim kata di syurga tanahnya sangatlah subur. Dia kata annal jannah tayyibatut turbah. Tanah sangat subur. Artinya tentulah banyak tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Karena di sana akan tumbuh, maksudnya amalan-amalan manusia yang beriman ini, yang masuk dalam syurga itu, zikir-zikir dia itu akan menjadi ghars, akan menjadi tanaman, tumbuh-tumbuhan baginya sebagai balasan dan pahala. Kenapa dikatakan lagi? Dikatakan annal jannata tayyibatut turbati azbatul ma, dan airnya pun subur dan airnya segar. Azbatu elok, segar, plain water, air kosong lah, kita kata air kosong, plain water, bukan air sirap ke, air Milo ke, air apa-apa minuman ke, tidak. Tapi azbatul ma, satu air yang sangat lazat, sangat elok. Sebab itu kita nak minum air pun, kita suka minum air yang plain water, mineral water, ataupun air mineral, ataupun air kosong, kan? Karena air kosong itu lebih sihat untuk diminum, good for health. Kalau minum air mineral ataupun sebagainya, sekarang ni air penapis, air tapis Kowe ke, Koku ke, dan macam-macam jenis mesin yang menapis air, kan? Jadi air-air itu semua memberi kesihatan. Sebab itu kalau rumah yang tak ada penapis, biasanya kesihatan mungkin akan terganggu sikit sebanyak. Kerana air yang dalam pipe yang disalurkan ke rumah-rumah kita itu biasanya tak berapa bersih. Kerana ada klorin, ada pasir. Sebab tu dekat pipe cingki rumah kita tu kita letak penapis yang simple lah. Jadi buka penapis tu tengok macam-macam pasir di situ, kan. Cuba tak bubuh penapis, direct ke cawan, direct ke gelas, direct ke periuk kita masak nasi, dah campur aduk lah dengan macam-macam benda lain yang tak sesuai dalam air itu. Maka perlu penapis, ataupun yang lebih baik mesin-mesin yang elok tu lah, Kowe, Koku dan sebagainya. Baik, jadi ini minuman kita di dunia yang kita usahakan supaya mendapat satu minuman yang sihat. Tapi di akhirat besok Nabi Ibrahim sebut bahawa tanahnya subur dan azbatul ma, airnya sihat, sesuai, elok, sedap diminum, dan tak mendatangkan apa-apa mudarat. Baik. Kemudian seterusnya wa annaha qi'an, dan ia memiliki lembah-lembah valley lah, lembah, apa-apa lembah lah. Wa anna ghirasaha, tanaman-tanamannya adalah, jadi anna ghirasaha tu tanaman, tumbuh-tumbuhan. Apa tumbuh-tumbuhan di syurga nanti? Tidaklah macam kita di sini, tumbuh-tumbuhan buah-buahan macam-macam, kan. Kalau di Malaysia ni berdurian lah, manggis lah, pulasan lah, apalagi dokong lah, segala-gala buah-buahan. Gitu juga di mana-mana benua dengan tumbuh-tumbuhan masing-masing. Tapi di syurga tumbuh-tumbuhannya pun hebat juga, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang subur di dalam syurga nanti yang diberitahu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kisah lagi tentang ini, dia katakan laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa anha qi'an
wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Jadi syarahnya di sini, iaitu Nabi SAW memberitahu bahawa Nabi bertemu Nabi Ibrahim pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, dan Nabi Ibrahim memberitahu Nabi Muhammad SAW an yuballigha wa yusila salam li ummatihi, iaitu an yuballigh, sampaikan, wa yuwasil, panjangkan, assalam li ummatihi, iaitu salam daripada Nabi Ibrahim pada umat Nabi SAW. Wa an yukhbirahum bi anna al-jannata tayyibatu turbah ay at-turab, iaitu tanah-tanah. Wa jaa fi ahadits ukhra anna tarbatu az-za'faran, rupanya bukan saja subur, dia za'faran. Za'faran ni apa jenis? Iaitu bau-bauan, wangi-wangian. Za'faran. Kama fi riwayat ahadits ukhra. Za'faran ni kama fi riwayat Tirmizi, iaitu su'il sahabah radhiyallahu anhum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annal jannah faqala wa turbatuha za'faran. Jadi tanah bukan tanah hitam, tanah baja macam di dunia ini. Sana dia pergi, tanahnya adalah za'faran. Tentulah tanamannya pula bukan tanaman yang kita duk makan buah-buahan biasa, tapi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tak boleh bayangkan apa yang berlaku di syurga nanti. Bukanlah tanaman yang untuk makanan kita seperti di dunia. Kita nak buah itu, nak buah ini, macam-macam buah-buahan. Tapi di akhirat besok, kita pun tak perlulah buah-buah di dunia ini, melainkan segala buah-buahan itu pun dah berbentuk zikir, berbentuk tasbih, berbentuk tahmid, berbentuk tahlil. Jadi itu buah-buahannya. Dia katakan gharasaha subhanallah walhamdulillah. Baik. Jadi balik kepada hadis kita ni tadi, berarti bahawa itulah pesanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW supaya umat Nabi ini berzikir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Kerana semua zikir itu akan dibawa pergi ke syurga. Dan ada lagi hadis yang lain menyebut tentang azbatul ma' ini, anna ma'aha azbun halwut ta'am, iaitu dia katakan air di syurga itu azbun, sejuk ataupun bersih, air tawar yang bersih, dan halwut ta'am, satu makanan yang sangat sedap, makanan ataupun minuman. Annaha min ma'in ghairu asin. Dan satu lagi Nabi disebut tentang ni, faiza kanatil jannah tayyibatut turbah azbatul ma' kana al-gharas atyabu la siyama wal gharsu yahsul bil kalimatut tayyibat. Tanaman itu menghasilkan al-kalimat at-tayyibat, iaitu kalimah-kalimah yang tayyib, kalimah-kalimah yang mulia, kalimah-kalimah yang hebat seperti itu, macam tahmid, tasbih, tahmid dan tahlil itu ditanya yahsur bil kalimatut tayyibah wa hunnul baqiyatus salihat. Baik. Dan dikatakan di sini wa annaha qi'an. Wa annaha qi'an ni jam'u qa'. Maksudnya sini bahwa makan al-wasi', iaitu satu tempat yang luas. Di syurga itu luasnya itu tak boleh nak bayangkan. Dikatakan tadi iaitu makanul wasi' al-mustawi minal ardh. Kerana apa dia luas? Kerana setiap pahala yang Allah beri kepada seseorang yang beramal bukan sikit-sikit. Amalan kita sedikit, tetapi balasannya sangat besar. Contohnya, bagi orang yang solat jenazah, Nabi kata orang yang mendirikan solat jenazah balasannya seperti qirat, iaitu sebesar gunung Uhud.
kalau dia salat jenazah. Kalau dia ikut lagi pergi kuburan, dia dapat 2 qiratain, iaitu 2 qirat. 2 qirat itu dua balasan sebesar gunung Uhud yang 7 kilometer panjang, 3 kilometer lebar. Itu sekali solat. Kalau selama ni kita duduk solat jenazah dah berapa kali? Berpuluh kali. Bayangkan, satu orang, kalau seluruh manusia yang akan berkumpul di padang mahsyar besok, bagi orang-orang yang pernah ataupun yang beramal mendirikan salat jenazah, berapa banyak dan berapa besar nak disediakan bila ditimbang amalannya seorang itu. Masya Allah, tak dapat nak bayangkan berapa luas. Begitu juga muazzin, orang-orang yang Bilal, yang azan bila masuk waktu, dia memanggil orang datang salat, pun besar juga balasan pahalanya. Sehinggakan sehingga ikan di lautan pun kalau dengar azan itu juga akan memberi faedah dan manfaat kepada muazzin itu tadi. Tumbuh-tumbuhan yang di atas muka bumi, hatta ikan dalam lautan pun akan mendoakan kepada muazzin itu tadi. Sebab itu ada satu hadis yang lain sebut tentang muazzin ini besok di akhirat lehernya akan jadi panjang. Kenapa panjang? Karena dia nak lihat segala ganjaran balasan yang Allah beri pada dia. Nak tunjukkan pada dia, itulah balasan dan kebajikan pahala untuk kamu wahai muazzin, orang yang melaungkan azan. Jadi tentulah dia katakan wa annaha qi'an, iaitu maksud sini ialah luas. Dan luas. Baik. Dan wa anna ghirasa ay annama yughrisu fil tilkal qi'an, subhanallah. Dan di tanah yang luas itu dikatakan tumbuh-tumbuhannya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wal makna anna ghirasaha al kalimat at-tayyibat. Jadi tanah yang dah subur, tanah yang dah luas itu tumbuh-tumbuhannya ialah iaitu al kalimat at-tayyibat. Apa itu kalimat tayyibat? Apa kalimat-kalimat yang mulia dan baik ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi akhirnya menunjukkan bahawa at-tasbih wat tahmid wat tahlil fa kullu min man sabbahallahu aw hamadahu aw hallalahu gharasat lahu nakhlah fil jannah. Ini yang disebutkan yang akhir sekali, iaitu dikatakan fakullu, setiap orang man sabbahallah, sesiapa yang bertasbih kepada Allah ataupun hamadahu ataupun bertahmid kepada Allah atau aw hallalahu atau bertahlil kepada Allah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya ini gharasat lahu, Allah akan memberi satu tanaman nakhlah fil jannah, iaitu pohon apa? Pohon kurma fil jannah, di dalam syurga. Jadi setiap subhanallah itu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah beri tumbuh-tumbuhan di dalam syurga berbentuk kurma. Oleh itu kalau kita tak puas makan kurma di dunia ini, tunggulah dengan tasbih tahmid kita ini, tunggu Allah sediakan tanaman itu pokok kurma di dalam syurga. Makanlah puas-puas. Kurma kita di sini macam-macam kan. Kurma tak apa-apa. Kalau pergi Madinah tu, kalau pergi suk tumur tu, iaitu pasar tamar, dah macam-macam kurma. Harganya pun macam-macam kan. Ada yang mahal, ada yang murah. Itu kurma di dunia dan kurma di Madinah Al-Munawwarah. Tapi kurma an-nakhlah, pokok kurma yang Allah akan tanam untuk seseorang yang bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah, Allah tanam pada dia. Sekali dia sebut satu tanaman, kalau berpuluh kali dia sebut berapa banyak tanaman ataupun pokok kurma yang disediakan untuk dia. Jadi untuk itu, dan makan buah kurma itu lebih baik dan berkhasiat berbanding dengan makan buah durian. Begitu juga kalau makan buah-buah lain lah, mangga ke, buah dokong ke, rambutan ke, yang kena kencing manis tu, makan buah rambutan lebih sikit, dah mula naiklah kencing manis dah kan. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat,
buah kurma ini sihat. Dan di dunia ni pun kurma itu pun baik untuk dimakan dan berkhasiat. Sebab tu bila berbuka puasa, jangan lupa bukalah puasa itu dengan tamar, dengan buah kurma. Itulah hadis Nabi, kerana khasiatnya itu sudah pasti ada di sana, kan? Dan benda yang berkhasiat inilah ya Allah tunggu, ya Allah akan sediakan pada mereka yang berzikir, tasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Dan setiap itu Allah akan sediakan sepohon kurma setiap satu tasbih. Dan kalau beribu-ribu tasbih yang dah disebut dan zikir, tentulah beribu-ribu lah, ladang lah, estate lah kurma kita di dunia, di syurga besok. Satu estate kurma. Jadi hebatlah kita, penuh dengan kurma saja. Dan banyak lagi lah kisah tentang ini. Wallahu a'lam. Jadi oleh itu, kalau kita nak ada kebun kurma kita di di syurga besok, berzikirlah kepada Allah dengan 4 zikir tadi dan lain-lain, kan? Wallahu a'lam. Baiklah, moga-moga Allah memberkati dan merahmati kita, dan kita menjadi orang-orang yang zakirin, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Lepas tu kita berdoa alhamdulillahilladzi, iaitu kita minta supaya kita menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan hadis-hadis yang lain pula. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.